Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan majlis dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita akan sambung pelajaran kita surah Al-Anfal ayat yang ke-5. Betul ya? Ke-5 insyaAllah, ke-6, dan kalau ada masa kita masuk yang ke-7. Kalau tak berasap kepala lah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqqi wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. Sadaqallahul azim. Siapa yang tak ada surah Al-Anfal lagi? Saya ada lagi. Semua ada ya? Okey, mari kita keluarkan perkataan-perkataan yang mudah dulu ya, supaya perbincangan kita pun tak berserabut sangat. Perkataan yang pertama apa tuan-tuan? Ka. Apa makna ka? Seperti. Dia masuk kumpulan apa? Ka. Kumpulan haraf jar. Min, ala, bi, ila, fi, kaf. Itu ka tu. Ka makna seperti. An, rubba, la atau li tu. Dia dalam kumpulan haraf jar. Tetapi selepas dia kita berjumpa dengan perkataan ma. Apa makna ma? Apa yang. Itu isim apa tu? Isim mausul. Tetapi kama ni telah digabungkan, biasanya diterjemahkan seperti mana. Ya?
Sebagaimana. Okey, kama. Ini perkataan yang kita keluarkan dulu dua perkataan yang digabungkan di situ. Okey, perkataan seterusnya yang kita sepatut maklum ialah ka. Maknanya tuan-tuan? Engkau. Ini dhamir apa dipanggil? Muttasil. Dan ingat formula dhamir muttasil. Bila dhamir muttasil dengan sebelumnya ini, isim ke fi'il ni akhraja. Kalaulah dia fi'il, bermakna dhamir bila muttasil dengan fi'il, DMDF lah dhamir muttasil dengan fi'il, dia jadi apa tuan-tuan? Maf'ulun bih. Jangan hilang formula. Kalau hilang formula penat fikir, dan dia automatik dia terus jadi je. Semua dhamir yang melekat dengan fi'il dia confirm akan jadi maf'ulun bih. Rabbu mana apa? Tuhan. Ka, engkau, min, dari, baiti, rumah. Ka, engkau, bi, dengan, al-haqqi, kebenaran, dengan benar. Dia as-sidqu juga benar, al-haqqu benar. Apa beza dia tuan-tuan? Kalau kita jumpa salah satu sifat Rasulullah, as-siddiq, itu orang yang benar. As-sidqu makna benar. Itu benar tu makna sikap, sifat. Lawan benar ni apa? Benar lawannya al-kazib. Apa makna al-kazib? Bohong. Ini benar ni lawan bohong. Tetapi yang kita bincang ni al-haqqu, itu kebenaran. Al-haqqu lawan dia al-batil, iaitu kesesatan. Tapi orang Melayu dua-dua tu benar. Ini tapi perbezaan perkataan ni jauh lah. Ini kebenaran lawan dia kesesatan. Ini sifat benar lawannya sifat pembohong. Okey. Seterusnya wa dan haraf ataf. Wa, summa, au, fa. Ini kumpulan haraf ataf yang paling kerap penggunaan dia. Inna, sesungguhnya, dia kumpulan apa? Haraf taukid. Haraf taukid. Apa makna taukid? Menguat atau menegaskan. Itu fungsi makna. Tetapi dari segi fungsi baris, inna ni akan membaris apa kan? Atas apa dia tu? Isim inna atau mubtada. Asalnya dia mubtada. Kalau mubtada baris depan lah, fariqun. Tetapi bila masuk inna, dia akan terus memberi ataskan isim tu. Dan selepas jumpa isim, tuan-tuan kena cari apa? Kena cari khabar. Khabar inna bagi apa? Bagi depan. Isim dia bagi atas, dia punya khabar dia mesti terbalik lah, bagi depan. Nanti cari sampai jumpa. Kalau tak jumpa, memang tak boleh faham. Min maknanya dari haraf apa tu? Haraf jar. Apa fungsi haraf jar? Membaris bawahkan isim yang selepas dia, iaitu perkataan apa? Al-mu'minina. Apa tanda baris bawah dia? Ya. Dengan ya tu kita tak guna minal mu'minuna. Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin, bukan minal muslimun. Jadi makna kita guna ya tu kerana dia juga adalah wakil daripada baris di bawah. Betul tak? Kat mana rujukannya? Diagram warna purple. Purple. Diagram kita yang warna purple tu, cuba tengok isim. Isim apa kita nak tengok? Kalau baris bawah, isim majrur. Okey. Jar tu makna baris bawah. Kalau majrur makna apa tuan-tuan?
isim yang dibariskan bawah. Kalau rafa' itu biasa disebut baris depan, tetapi marfu' yang dibariskan depan itu adalah pattern untuk isim maf'ul, maf'ulun, majrurun, marfu'un, mansubun. Itu makna isim yang dibarikan depan, isim yang dibarikan bawah, yang dibarikan atas. Sebab tu disebut tu, Okey, isim majrur alamatul jar. Alamat atau tanda kepada isim yang berbaris di bawah. Yang pertama apa? Kasrah. Itu clear lah baris bawah. Macam bil, lepas haraf jar, bil haqqi, bagi bawah. Yang kedua, ya, saya kata min, lepas haraf jar, baris bawah dia dengan ya, minal mu'minina. Dan yang ketiganya, fathah. Contohnya, kalau kita jumpa ila Fir'aun, kepada Fir'aun. Fir'aun bagi apa? Kalau tuan-tuan tengok dalam Quran, dia baris di atas. Sepatutnya lepas haraf jar, baris bawah. Tapi dia ada satu grup yang dipanggil apa? Pernahkah suatu ketika saya cerita? Mamnu' minas saraf. Pernah tak? Dia ni dipanggil mamnu'. Apa makna mamnu'? Dilarang. Dia ni berpantang. Mamnu' min. Apa makna min? Daripada as-sarfi. As-sarfi ni susah nak dicakap. Dia ada 3 pantang dia. Dia lebih kurang ada banyak kesamaan. 2 kesamaan mamnu' minas saraf ni ialah dia pantang alif lam. Dia pantang yang kedua apa? Tanwin. Maknanya perkataan Fir'aun ni tak boleh alif lam, dia tak boleh tanwin. Dan yang ketiga dia, kalau mudhaf apa pantang dia? Tak boleh mudhaf. Alif lam tak boleh, tanwin tak boleh. Satu lagi, hello. Hai, ini betul-betul puasa ni. Dia tak boleh apa tuan-tuan? Lupa. Tak boleh nun musanna atau nun jamak. Betul tak? Betul Dia tak sama dari segi syarat yang ketiga. Begitu juga mamnu' ni dilarang daripada saraf ini, makna dilarang daripada 3 perkara ni. Dia Fir'aun ni, saya kata dia tak boleh alif lam, dia tidak boleh ditanwinkan, dan dia tak boleh menerima baris bawah. Sebab tu selepas haraf jar untuk mamnu' minas saraf ialah ila Fir'auna. Kalau kita baca hadis Rasulullah an Umar, kita akan baca bagi apa? Umar ni mamnu' minas saraf, lepas haraf jar bagi apa? Baris bawah. Tetapi mamnu' minas saraf dia tak boleh bagi bawah. Mesti kita akan baca an Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu. Kalau riwayat Sayyidatina Aisyah pun an Aisyah tak. Itu bukan an Aisyah mesti selepas tu an riwayat daripada Sayyidatina Aisyah. Dia akan Aisyah tak. Sebab ini perkataan-perkataan antaranya dalam buku kita tidak diceritakan secara panjang dalam satu muka surat. Tapi satu muka surat tu sudah cukup menggambarkan mamnu' minas saraf. Ada tak, kemudian maknanya perkataan Fir'aun, Umar, Aisyah, Makkah, Misra, macam tu dia tak boleh alif lam, tanwin, dan dia tidak boleh baris bawah. Kalau dia terletak lepas haraf jar, naikkan ke atas. Ila Fir'auna, apa ni? An Umar, an Aisyah. Ya? Tidak semua nama khas juga. Ya? Kaedah dia, kalau nak dijawab, habis ayat Quran kita hari ni. Mana tak dapat bincang ayat kita lah. Tapi tuan-tuan, cubalah tuan-tuan menungkan sikit. Dalam buku kita itu ada satu muka surat saja saya ceritakan tentang mamnu' minas saraf.
Kalau nak cerita dia satu hari khas, kita bincang mamnu' minas saraf saja. Jumpa tak tuan-tuan? Muka surat 60. Dan dia punya exercise pun tak ada. Saya buku untuk cetakan kedua nanti saya akan panjangkan contoh untuk mamnu' minas saraf. Muka surat berapa saya sebut 60 60. Saya tak dapat menghuraikan lagi. Nanti saya akan, untuk cetakan akan datang, saya akan selitkan banyak ayat-ayat Al-Quran mamnu' minas saraf. Secara umum dia isim yang dipantangkan daripada berapa perkara? 3. Alif lam, tanwin dan baris bawah. Ini secara umum dia al-a'lam. Jumpa tak? Muka surat 60, a'lamin, nama-nama. Semua tu sama ada nama orang, nama tempat. Yang pertama, pattern nama atas nama pattern fu'al. Omar, Zuhal, Hubal, Quzah. Kalau ada. Orang Melayu tak ada. Orang Melayu biasa Omar dia ada. Atas pattern tu, ya. Begitu juga atas pattern yang di bawahnya, pattern bentuk fi'il. Macam Ahmad. Itu macam fi'il mudhari' punya pattern kan? Ahmadu, af'alu. Yazid, ada orang nama Yazid kan? Itu macam fi'il mudhari', yazidu. Ustaz Yazid. Kemudian yang lain-lain tu begitulah. Kemudian nama-nama yang berkembar, Hadramaut, apalah, Ma'at Yakrab, Kota Baru, Kuala Lumpur, Kolo Pilah. Ini nama-nama yang bercantum dua ni, tapi kalau pilah tu tak masuk lah dalam Quran. Nanti cari-cari takut terjumpa pula. Dia tak ada. Begitu juga nama orang yang ada alif nun di hujung dia, Osman, Hamdan, Safwan, Zakwan. Itu dia tak boleh alif lam dan tanwin tu. Begitu juga yang terbalik, dia sebenarnya betul-betul muannas betul, perempuan hakiki, tapi tak ada ta marbutah. Macam Zainab, apa lagi, Su'ad. Dan orang ni betul-betul lelaki, tapi ada ta marbutah pula. Hamzah, Ubaidah, itu tak boleh tu, ditanwinkan. Begitu juga yang macam Aisyah, Khadijah itu. Kemudian nama-nama yang bukan Arab yang lebih pada 3 huruf, Ibrahim, Ismail. Kebanyakan nama Bani Israel semua mamnu' minas saraf. Ibrahim, Ismail, Yaqub, Yusuf, Ayyub, itu Maryam, Fir'aun, itu semua akan termasuk dalam kumpulan mamnu' minas saraf. Itu contohnya Al-A'lam, contoh nama-nama, pattern nama yang dikategorikan orang Arab sebagai mamnu' minas saraf. Mamnu' maknanya dilarang, min daripada as-sarfi. Itu sarfi ni saya tak dapat nak ceritakan, dilarang daripada 3 ni lah, alif lam, tanwin dan baris bawah. Dia tidak ada kaitan dengan pelajaran kita hari ni, cuma saya tanya tadi, tanda baris bawah ada dengan kasrah betul-betul macam ni, bil haqqi. Ada dengan ya, contohnya minal mu'minina. Kita tidak boleh baca minal mu'minuna. Dan satu lagi seperti ni, mamnu' minas saraf ni, tanda baris bawah dia dengan apa tu? Diagram kata apa? Alamatul jar. Apa ni? Fathah. Ini yang pening belajar bahasa Arab, baris bawah dengan baris atas. Siapa tidak tahu sejarahnya, maka dia akan pening kepala. Latar belakang dia kerana dia ini memang dikategorikan oleh orang Arab, dia isim yang tidak boleh baris bawah, jadi terpaksa baris atas. Macam kita belajar dulu lah, jamak muannas salim, muslimatun, muslimatin. 2 pilihan saja kan, tun, tin. Tapi kalau dia jadi maf'ulun bih, bagi apa? Maf'ulun bih, baris atas. Kita tidak berhadapan dengan
Tidak ada pilihan untuk baris atas. Baris dia muslimatun, muslimatin. Muslimatan itu tak wujud sampai kiamat. Jadi kita kena buat pilihan bagi atas dia dengan bawah. Terbalik pula Yang situ orang akan selalu terkeliru. Tapi kena tahu latar belakang dia lah. Okey tuan-tuan, dah ada yang mengantuk belum? Belum Okey. La. Apa tu tuan-tuan? Itu lam apa tu? Itulah dipanggil lam taukid. Apa makna lam taukid? Lam menegaskan. Macam mana nak terjemahkan dia? Ya? Taukid sungguh, benar-benar. Itu sama dengan inna dia punya terjemahan. Asalkan taukid semua makna lebih kurang macam tu. Sungguh, benar-benar, betul-betul, sesungguhnya. Tengok mana yang sesuai Yang ini saya padam Dia ni ada kesamaan dengan bab mudhaf Mudhaf tak boleh alif lam, tak boleh tanwin, tak boleh nun musanna atau nun jamak. Ini je yang bezakan dia dengan apa ni mudhaf. Okey, dengan ni kita akan mencari dua atau tiga. Satu, dua dan tiga. Tiga perkataan. Sepatutnya kita hanya tak tahu tiga perkataan. Yang saya tanda X ni dia memang wajib tahu kerana dia dah masuk dalam diagram kita. Dalam diagram warna apa? X ni pink iaitu isim dan haraf popular yang telah pun mewakili kebiasaannya lebih 50% ayat Quran pada diagram di situ je. Tapi dua muka surat dia tuan-tuan, dua muka surat pun tak dapat nak dipenuhkan sebab apa banyak ruang lagi. Terlampau sikit perkataan dia. Adapun yang saya tanda right ini ialah perkataan yang sudah sangat biasa bagi orang yang belajar bahasa Arab Quran. Berulang terlampau banyak. Bagus juga yang Haji bagi kat saya tu. Saya tengok baru ni. Mungkin saya akan jadi satu idea baru. Banyak saya tulis susun buku saya daripada buku tu yang menceritakan ada, kalau kita ingat beberapa perkataan telah merangkum 80% ayat Quran. Seorang profesor daripada Pakistan. Sekarang ni mungkin saya akan tackle perkataan-perkataan paling kerap. Macam qala, kana. Dia berulang tu dengan pecahan dia sampai beribu. Ni 1700. Maknanya kalau kita tak tahu tu rugi. Maknanya bagi orang yang belajar bahasa Arab Quran, ada beberapa perkataan tu dia memang tak boleh tak tahulah. Kalau tak tahu dia akan selalu apa ni masalah. Macam kita sepatutnya wajib tahu perkataan yang bertanda X ni. Okey, perkataan yang pertama yang kita nak bincangkan ialah apa dia tuan-tuan? Roja. Ini isim ke fi'il ke haraf ni? Fi'il. Kalau fi'il apa? Fi'il madhi. Okey. Kalau fi'il madhi sifar berapa? Sifar 2. Macam mana pattern sifar 2 bunyinya? Af'ala. Af'ala jadi maknanya dia adalah fi'il madhi sifar 2. Af'ala akhraja. Bermakna sifar 2 ini penambahan yang berlaku pada perkataan tu ialah apa? Alif. Asalnya fa'ala ditambah alif jadi af'ala. Bermakna yang ini asalnya perkataan ni apa? Kharaja. Kharaja mana apa? Kharaja kalau dia 3 huruf, kharaja dia telah keluar. Kalau tambah alif, akhraja dia makna apa? Dia akan berlaku imbuhan
mengeluarkan. Ya, mengeluarkan. Apa dhamir kharaja? Fi'il madhi apa dhamir di sini? Huwa kharaja maknanya dia telah keluar. Apa dhamir pada akhraja? Huwa juga makna dia telah mengeluarkan. Okey, cuba jalankan fi'il madhi sekejap. Kakak tak ada diagram kak Kakak tumpak jeling-jeling lah kat kawan kakak sebelah tu. Okey. Kakak nak pinjam saya punya diagram tak? Pinjam lah. Nanti kakak melopong-lopong. Kakak. Okey, cuba jalankan fi'il madhi diagram warna kuning ya. Huwa akhraja. Huma. Hum. Hiya. Huma. Akhrajata. Hunna. Hunna akhrajna. Anta. Antuma. Antum. Anti. Antuma. Antunna. Ana. Ma'na akhrajtu. Aku telah mengeluarkan, bukan keluar sebab dia betul akhraja mengeluarkan. Aku telah mengeluarkan. Nahnu akhrajna. Huwa akhraja lah. Punca dia akhraja. Apa makna akhraja? Dia telah mengeluarkan. Bermakna fi'il madhi. Lepas tu tuan-tuan kena cari dia punya fa'il dia nanti nah. Perkataan yang kedua, fariqan. Isim ke fi'il ke haruf ni? Isim. Tanda dia? Tanwin. Kalau tuan-tuan nak cari dalam kamus, mesti 3 huruf. Apa dia? Faraqa. Okey, cuba cari faraqa. Ya? Cubalah dulu. Saya nak sibukkan sikit tuan-tuan. Kalau tak nanti mulalah layu je, kuyu je. Jumpa tuan-tuan. Lambat juga Faraqa. Siapa dah jumpa, tolong bagi tahu muka surat. Ya? 284. 284 tuan-tuan. Faraqa, punca perkataan dia. Lepas tu turun sampai jumpa farid. Jumpa tak farid? Ya, bawah kolom sebelah kiri dia 3 daripada bawah. Fariqun, jumpa tak? Apa makna fariqun? Kumpulan orang banyak. Bahasa tu kumpulan lah. Mana satu kumpulan dipanggil fariqun. Kalau 2 kumpulan, fariqani atau fariqaini. Jamak dia tengok kamus, itu jamak taksir, iaitu afriqa. Itu adalah jamak. Dipanggil jamak apa tu? Jamak taksir. Jadi maknanya satu kumpulan. Nombor 2 ruangan iklan. Iklan sekejap lah. Ruangan iklan. Saya ada bawa apa tu, iklan untuk kelas bahasa Arab selepas raya tetapi buat di Shah Alam. Kawan saya mengajar di tempat saya, Dr. Fahmi Al-Kausar. Dia mengajar sistem yang sama macam
saya dan juga Ustaz Nasruddin untuk pelajaran asas bahasa Arab. Bagi orang yang bekerja boleh belajar hari Sabtu, pagi. Kalau Rabu tu untuk yang malam, yang bekerja ataupun tak kisahlah, suri-suri rumah. Abang nanti ada di situ. Bagi kawan-kawan lah, tuan-tuan jangan pergilah, boring nanti. Kita nak ajar isim, fi'il, haraf semula. Lepas tu banyak tanya pula, marah orang. Okey, ruangan iklan saya ni, antara kelebihan berpuasa, Rasulullah sebut samtu. Tuan-tuan tahu makna samtu? Itu somtu. Ini samtu ni, dia adalah perkataan diam. Ismit, samtu. Ini diam. Samtu saimi. Apa makna as-saim? Diam orang yang berpuasa itu. Rasulullah kata apa? Macam mana nak baca tu tuan-tuan? Tasbihun. Tuan-tuan tahu tak bariskan depan sebab apa tu? Dia ni isim bagi depan sebab apa? Mana-mana isim memulakan ayat mesti jadi mubtada. Ni khabarnya. Cuba terjemahkan samtus saimi. Khabar macam mana terjemah? Adalah tasbih. Wa naumuhu, tidurnya, iaitu tidur as-saib. Kenapa bagi depan? Ada waw ni tuan-tuan. Waw ataf. Selepas waw ataf apa? Ma'tuf. Ma'tuf dia mengikut semula lah. Dia akan jadi mengikut baris mubtada. Naumuhu, ataupun kita jadikan dia mubtada semula. Apa tuan-tuan? Ibadah. Kenapa tun? Dia mubtada khabar juga. Dia ma'tuf ataupun dia akan jadi mubtada semula. Ni khabar. Cuba terjemahkan naumuhu. Tidurnya, iaitu tidur orang berpuasa, adalah ibadah. Wa doa. Bagi apa tuan-tuan? Doa. Ini hu ni memang betul lah. Saya nak bagi hamzah tu apa? Kenapa? Ma'tuf dan dia mubtada semula. Wa du'auhu. Cuba tuan-tuan bariskan. Mustajabun. Kenapa dia bagi depan? Khabar. Ini semua kes mubtada khabar. Mubtada khabar. Mubtada khabar. Mubtada dan khabar. Wa ama. Cuba tuan-tuan bariskan. Wa amalu. Dia akan jadi mubtada semula. Tapi kenapa semua-semua ni mubtada ni tidak ada alif lam? Sebab dia mudhaf. Ini mudhafun ilaih, apa tandanya? Baris bawah. Ini mudhafun ilaih. Dhamir muttasil dengan isim. Ni isim sama je ni. Ini isim tapi ni dhamirnya isim. Okey, amaluhu disebut oleh Nabi. Macam mana nak baca tu? Ini kena sikit main safe lah. Mudhaf. Yang paling penting tuan-tuan baris hujung dia tu betul. Amaluhu mudha'afun. Apa makna amalu? Amalannya mudha'afun adalah digandakan. Okey, cuba terjemahkan mubtada khabar semula. Samtus saimi. Diam orang yang berpuasa adalah tasbihun. Wa naumuhu, dan tidurnya adalah ibadatun. Wa du'auhu,
Dan doanya adalah Mustajabun. makbul. Diperkenankan, dimakbulkan. Makbul pun cakap Arab, cakap Melayu juga, dan cakap Arab. Makbul makna diterima. Mustajabun, disahut. Wa amaluhu Dan amalannya mudha'afun, digandakan, adalah digandakan. Ya. Itu ruangan iklan. Sebab saya harap tuan-tuan tak eksploitasi hadis ni dengan tidur dalam kelas saya. Sebab minggu lepas saya nampak banyak yang terkuyu-kuyu mata tu. Takut sedang beramal dengan hadis ni. Diam pun okey, senyap. Saya suruh kata tak keluar suara dah minggu lepas tu. Saya pun terkenang mungkin dia orang ni beramal dengan hadis ni. Ya? Banyak ruangan iklan ni tuan-tuan. Okey, boleh kita sambung semula pelajaran kita. Kama, seperti mana, sebagaimana. Akhraja, dia telah mengeluarkan. Siapa fa'il dia tuan-tuan? Kalau huwa tu kena cermat sikit, mungkin disebut fa'il. Fa'il bagi apa? Fa'il baris depan. Ada tak fa'il sini? Siapa yang mengeluarkan? Ya, ni lah, ni. Jangan lupa ni. Bagi depan dah. Fa'il. Fa'il dalam keadaan dia mesti bagi depan dan dia tidak ada alif lam dan tanwin sebab mudhaf. Makna dia ada dua peranan lah. Peranan fa'il dan peranan dia sebagai mudhaf. Maka kaf akan jadi mudhafun ilaih dengan formula DM di dhamir muttasil dengan isim. Mesti mudhafun ilaih. Jadi dua ni orang selalu terkeliru. Kalau dhamir muttasil dengan fi'il akan jadi apa? Dhamir muttasil dengan fi'il akan jadi maf'ulun bih. Kalau dhamir ni muttasil dengan isim, isim, dia akan jadi mudhaf. Mudhafun ilaih. Ingat tu? Padahal pun konyit mata. Sebab tak nampak tuan-tuan. Betul lah. Saya menyeksa tuan-tuan. Okey, formula kita DM DF. Dia akan jadi apa? Maf'ulun bih. Ya, dia mesti kena punya. Dhamir muttasil dengan fi'il. Kalau DM DI, dhamir muttasil dengan isim, dia mesti jadi apa? Mudhafun ilaih. Sikit je, ya, tetapi makna dia lari langsung lah. Maf'ul dengan mudhaf macam dekat-dekat. Bih dengan ilaihi. Jadi itu kesimpulan formula yang kita temui kan dalam Quran. Okey tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan mungkin dah boleh dapat menterjemahkan. Siapa fa'il dia tadi? Rabbu. Cuba terjemahkan semula. Kama Rabbuka. La, Rabbuka, Tuhan kau. Biasa orang Melayu terjemahan moden akan terjemah fa'il. Seperti mana Tuhan engkau wahai Muhammad akhraja, telah mengeluarkan ka min baitika, daripada rumah kau. Cerita dia maknanya seperti mana Allah telah mengeluarkan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada rumah engkau. Masa tu Nabi duduk kat mana? Di Madinah. Ini perang Badar di Madinah. Mana mengeluarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat tu daripada rumah mereka, ya, untuk apa? Untuk belum berperang masa tu, ialah untuk menyekat kafilah Abu Sufyan.
Ya, masa tu sebelum perang Badar sebenarnya mereka keluar bukan nak perang. Nak pergi sekat kafilah dagang Abu Sufyan. Kerana dikatakan kafilah dagang Abu Sufyan ni dia pergi meniagakan harta-harta orang Islam yang dirampas dekat Mekah. Jadi bila Nabi dapat berita tu, itu hak kita, jom kita sekat. Nak sekat kafilah ya dagang ni tak payah bawa senjata tuan-tuan. Sebab tu tak ada tentera berkuda, 2 ekor je. Dan para sahabat tidak bersedia dengan baju besi, dengan perisai semua, tak ada. Dia orang pergilah nak pergi hambat kafilah Abu Sufyan. Seperti mana dia, iaitu Allah telah mengeluarkan engkau daripada rumah. Makna Allah dorong mereka tu keluar daripada rumah mereka. Asalnya begitu. Okey. Jadi perkataan masalah dia perkataan apa? Perkataan kama tu. Kama tu makna apa? Seperti mana? Maknanya itu perkataan untuk perbandingan. Saya belajar bahasa Arab kat sini seperti mana saya belajar dekat universiti dulu. Maknanya mesti ada perkataan. Dia tak boleh daripada pangkal tulis kama. Seperti mana? Jadi mesti ada perkataan tu yang terpaksa kita kena tahu sikit sejarah dan jalan cerita surah Al-Anfal ni. Mula-mula Nabi, Allah keluarkan Nabi daripada rumah mereka ni. Nabi dan para sahabat keluar daripada Madinah. Keluar daripada rumah, mana keluar daripada kota Madinah untuk dapatkan kafilah Abu Sufyan. Tiba-tiba kafilah Abu Sufyan ni selamat sebab dia orang minta tolong daripada Mekah. Abu Jahal pun datang dengan 1000 bala tentera yang lengkap bersenjata. Nak tak sahabat masa tu perang? Kalau kita sekarang ni nak cakap kasar dia, nak pergi, nak mampu boleh lah. Macam tu. Itulah perasaan sahabat masa tu. Dalam keadaan tidak bersenjata, tiba-tiba bertemu dengan kafilah dengan 1000 orang bala tentera yang lengkap bersenjata. Mana sepatut jangan perang, memang pergi nak mati, macam pergi bunuh diri perang masa tu. Sebab tak sedia langsung. Masa tu para sahabat tak suka. Memang berat bila Nabi ajak perang. Sebab asalnya nak pergi hambat kafilah Abu Sufyan, memang suka dapat harta. Tapi perang ni macam nak bunuh diri. Maknanya kama di sini mesti ada cerita. Seperti mana Tuhan kau telah mengeluarkan mengeluarkan engkau daripada rumah engkau, iaitu daripada kota Madinah, bil haqqi, dengan kebenaran. Dengan kebenaran makna Allah dah tahu dah. Allah rancang Nabi ni keluar dengan 313 orang sahabat ni. Sebenarnya Allah rancang untuk dia orang pergi perang, tapi dalam keadaan tidak bersedia, supaya mereka punya pergantungan habis semua kepada Allah Ta'ala. Bil haqqi, dengan kebenaran. Dengan kebenaran ni makna Allah nak pelagakan dengan tentera kafir, supaya tentera kafir itu kalah. Wa inna, dan sesungguhnya fariqan, satu kumpulan minal mu'minina, dari kalangan orang mukmin yang 313 orang tu, bila tukar daripada pergi hambat kafilah Abu Sufyan nak pergi perang di Badar, satu kumpulan daripada orang-orang beriman, sungguh karihuna. Apa makna kariha? Kalau kariha makna benci, kariha benci. Kalau ini fi'il madhi, fi'il madhi kariha. Kalau isim fa'il, kolom nombor berapa? 4 warna kuning. Fa'ilun dia akan jadi, cuba tengok fa'ilun ikut pattern dia, karihun. Sifir fi'il madhi sifir 1, kariha, karoha. Kalau isim fa'il, fa'ilun, kolom nombor 4, betul? Okey. Fa'ilun jadi karihun.
Kalau kataba makna apa tuan-tuan? Dia telah mewajibkan, okey, atau dia telah menulislah. Kalau katibun, penulis, orang yang menulis. Kalau qara'a makna apa? Dia telah membaca. Kalau atas pattern isim fa'il, qari. Apa makna qari'un? Pembaca, iaitu orang yang membaca dipanggil qari. Orang yang menulis dipanggil katib. Orang yang benci dipanggil karih, karihun. Atas pattern yang samalah. Ya, orang yang benci ni kalau seorang, kalau dua orang karihani ataupun karihaini. Ya, diagram warna hijau kak ya. Okey, kalau jamak dia macam mana? Karihuna ataupun karihina. Inilah karihuna. Maknanya dia menggunakan waw. Waw ni mewakili baris depan. Sebab apa? Tuan-tuan bila dah jumpa isim inna kena cari apa? Isim inna bagi atas, khabar inna baris depan. Mana bagi depan dia? Ni. Bagi depan dia dengan tanda apa? Waw. Inilah dipanggil khabar inna. Bagi depan dengan waw. Makna tuan-tuan kalau nak cepat faham di segi penterjemahan dia, kena cari isim inna, tangkap terus khabar inna. Cuba terjemahkan semula. Wa inna. Oh, tak payah tangkap sebab dia berkait ya. Okey, tak apa. Fariqan, satu kumpulan. Dia memang kena terjemah juga sebab ni ada takluk atau kaitan dia. Satu kumpulan minal mu'minina, orang-orang yang beriman dan yang nak terlibat dalam perang Badar itu, la, benar atau sungguh, karihuna, orang-orang yang benci, mana tak suka sangat keputusan untuk perang. Sebab dia orang nak pergi cari harta rampasan, harta kafilah, tiba-tiba bertukar jadi perang Badar. Jadi tuan-tuan nak faham kita punya surah Al-Anfal ni kena tahu kisah perang Badar. Kalau tahulah cerita dia, Allah nak mengungkit macam mana perasaan sahabat masa tu. Sebahagian para sahabat, makna fariqan, satu kumpulan dari kalangan orang beriman, sahabat Nabi yang 13 orang tu betul-betul benci betul. Sebab perang macam nak perang bunuh diri. Ya? Cari nahas sebab tak ada persediaan. Tapi ini kama. Maknanya apa? Seperti mana? Bermakna ada ayat sebelum tu yang tidak diceritakan. Saya pun susah nak faham kecuali melihat kepada tafsir. Cerita kita daripada awal ni kisah apa ni? Yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya tentang harta rampasan. Ini cerita dah perang, menang. Dah menang. Lepas tu berebut harta pula. Berebut harta. Akhirnya mereka tanya kat Nabi. Nabi tunggu, turun ayat ni. Nabi jawab apa ni? Turun ayat, Qulil anfalu lillahi war rasul. Katakanlah wahai Muhammad, harta rampasan ini adalah untuk Allah dan Rasul. Pertama, fattaqullah, takut kamu kepada Allah. Wa aslihu zata bainikum, maknanya perelokkan hubungan antara sesama kamu, jangan bergaduh sebab harta. Jadi sahabat yang dah nampak pedang, nampak harta yang lawa-lawa ni, Allah, sakit jiwa semula. Dia orang dah cop dah, ni aku yang bunuh dia, aku nak pedang ni. Dia kata mana boleh. Di kalangan sahabat dia kata aku pun nak juga yang tu. Jadi berlaku perbalahan di situ. Sebab Nabi kata yang penting pertama takwa dulu, kemudian elokkan semula hubungan kamu ni, jangan gaduh-gaduh. Urusan pembahagian harta rampasan perang ni kita tunggu hukum Allah Ta'ala. Fras dia orang. Inilah dua cerita dia orang tak puas hati. Macam mana ceritanya? Saya kena masukkan tafsir lah sikit masukkan tafsir lah. Macam mana?
Dia kata inna kurhas sahabah. Okey, cuba tuan-tuan terjemahkan inna, sesungguhnya. Ini tidak ada dalam ayat Quran. Kurha, apa makna kurha? Tadi ini adalah masdar. Kalau kariha, membenci. Kalau karihun, orang yang benci. Kalau kurhun, kebencian. Dia bagi atas ni sebab ada inna. Kurhas sahabati. Kenapa bariskan bawah tuan-tuan? Macam biasa, isim bagi bawah dua je sebabnya. Mudhafun ilaih, bagi bawah. Disandarkan sesungguhnya kurhas sahabati, kebencian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi, apa makna fi? Pada kaifiyati. Ini cakap Melayu ni. Apa makna kaifiyah? Cara. Cara. Kismati. Ini pembahagian. Al-ghanaim. Al-ghanaim maknanya al-anfal. Apa makna al-anfal? Harta rampasan. Ini tidak ada di dalam Al-Quran. Dan Al-Quran terus buat perbandingan, terus kama. Ni kalau kita nak terjemah kebencian macam apa sikitlah, ketidaksukaan, maknanya sempit dada nak menerima tu. Macam mana kan? Ketidakpuasan hatilah. Itu lebih berlapik lah orang kata. Benci ni teruk sangat. Okey, tak puas hati ni. Cuba tuan-tuan terjemahkan semula. Inna kurha, ketidakpuashatian. Ketidakpuashatian as-sahabati, para sahabat, para sahabat yang 313 orang tadi yang terlibat dalam perang Badar itu, fi kaifiyati, cara, kismatil ghanaib, pembahagian harta rampasan perang, adalah kama, seperti mana, akhrajaka rabbuka. Rabbuka, Tuhan kau telah mengeluarkan engkau, min baitika, daripada rumah engkau, iaitu daripada kota Madinah, bil haqqi, dengan kebenaran. Dengan kebenaran. Kebenaran tu yang sebenarnya Allah memang keluarkan 313 orang ni untuk pelagakan dengan tentera musyrikin tu, tapi dia orang tak nampak. Dia orang nampak kafilah, dengan kebenaran. Wa inna fariqan, satu kumpulan minal mu'minina, dari kalangan orang beriman ini adalah benar-benar sungguh orang-orang yang benci, yang tak puas hati. Tak puas hati pada permulaan itu disebabkan oleh daripada nak pergi rampas kafilah Abu Sufyan, perang cari nahas. Begitu juga sama seperti kebencian para sahabat bila dah menang, nak harta yang dia dapat tu, tiba-tiba Allah kata jangan dulu, ikut perintah Allah. Dia orang tak puas hati. Tapi akhirnya semua yang tak puas hati itu dia orang tahan kerana ada kebenaran di situ. Selepas tu para sahabat tak gaduh dah dalam harta rampasan perang, sebab 4/5 akan dibagikan kepada mujahidin fi sabilillah, dan 1/5 itu dibagikan kepada Allah dan Rasul, iaitu pemerintahan Islam, dan dibagikan kepada orang-orang yang disebutkan dalam surah Anfal tu, ini kepada keluarga terdekat Nabi, anak-anak yatim, orang miskin, ibnu sabil, itulah. Jadi kalau tak berlaku tentang ghanimah ni, harta rampasan perang ni, maknanya para sahabat tak tahu hukum harta rampasan perang. Sebab sebelum ni umat terdahulu haram makan harta rampasan perang, tetapi harta rampasan perang ni dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat Nabi Muhammad.
Lepas tu dapat banyak pula lagi. 4/5 tentera dapat. 1/5 saja yang disimpan untuk perbendaharaan negara. Anfal, ghanimah sama makna. Ghanimah ni jamak kepada ghanaim ni jamak kepada ghanimah. Boleh tuan-tuan? Ini ya bang? Fai. Fai itu maknanya harta yang dirampas daripada orang kafir dengan cara tak perang. Macam Yahudi, ada satu kumpulan Yahudi, dia khianat kepada Nabi, Nabi kepung kota Yahudi itu dan akhirnya dia orang mengalah. Jadi Allah kata kamu dapat harta Yahudi ni bukan perang. Jadi dia harta fai, dia tak sama dengan harta rampasan perang lah. Pembahagian yang pun lain. Sebab pembahagian ini harta rampasan perang ni banyak kepada mujahidin sebab dia orang memang kerja keras. Silat-silat mati. Sebab tu dia orang dapat banyak. Tapi cara tak perang tu dia orang dapat sikit lah. Ya? Abang ni tahulah tapi saya tak berapa tahu bab ekonomi Islam ni bang. Abang kena tolong sikit. Abang ni orang-orang ekonomi tapi secara umum dia begitulah. Okey, boleh tak tuan-tuan? Yang ini tidak disebut ketidakpuasan hati para sahabat dalam urusan pembahagian harta rampasan perang tu adalah seperti mana kisah sahabat tu tak puas hati bila ditukarkan daripada memburu kafilah Abu Sufyan kepada perang cari nahas. Itu asalnya macam itulah perasaan dia orang. Jadi ayat ni agak sukar. Sebenarnya saya belajar di Al-Azhar surah Anfal ni. Sekarang baru saya faham. Ya. Dalam silibus Azhar, kalau Usuluddin dia memang ada silibus untuk tafsir. Dan kebetulan saya belajar tafsir surah Anfal. Sebab saya tengok daripada ni, saya cuba terjemahkan. Kenapa seperti mana? Seperti mana apa? Mesti ada seperti sebelum tu. Tapi saya tak terfikir. Sampailah sebab nak mengajar ni kena tengok 2-3 kali. Rupanya begini tak puas hati sahabat tu dalam masalah harta rampasan perang. Seperti mana tak puas hati ketika mana Allah keluarkan mereka daripada Madinah. Sebab dia orang nak harta dulu, keluar daripada Madinah, tapi jumpa tentera besar. Macam itulah cerita dia. Boleh faham tuan-tuan Tuan-tuan untunglah saya 15 tahun tak faham. Tuan-tuan sekejap je boleh faham rezeki tuan-tuan lah. Macam sefir-sefir formula yang saya bagi ni, saya pun 15 tahun 20 tahun belajar tak jumpa formula. Tuan-tuan belajar kat sini dapat formula DMDI, DMDF. Terus betul formula tu tak akan silap lah tuan-tuan. Kami dulu tak ada cikgu bagi formula ni. Jadi kita main-main macam tu lah. Agak-agak. Kalau kita dah ada formula ni, kita tak perlu fikir panjang lah. Sebab dia jalan ringkas untuk kita dapat ketepatan keputusan. Okey. Jadi karihun tadi, kalau terjemahan dia terjemah apa dalam tafsir? Karihun tak puas hati ke benci? Saya terjemah benci, mungkin tak beralas cakap tu. Benci juga ya? Oh, benci juga Tapi benci tu macam apa pula? Tak sedap kita nak mengatakan sahabat tu benci dengan keputusan pembahagian harta rampasan perang. Macam tak sedap cakap macam tu kepada sahabat Nabi. Macam mana pun Allah kritik dia orang dalam surah Anfal,